Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk yang ke-8 yang bertajuk Ma'rifatu Ta'riful Quran, iaitu yang bermaksud mengenal ta'rif Al-Quran. Okey, fi akhir hadhihi dars kita makin tulab min, iaitu objektif pada bab ini, objektif pelajar akan dapat Zakara ta'riful Quran, iaitu menyebut ta'rif Al-Quran dari segi lughah dan juga syarak. Yang kedua, pelajar akan dapat menyebut nama-nama Al-Quran berserta dengan dalil. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat menerangkan perbezaan antara Al-Quran dan juga Mushaf. Okey, kita tengok yang pertama. Iqra'u wa afham, iaitu baca dan faham. Alif, ma huwa ta'riful Quran? Okey, bermaksud apakah ta'rif Al-Quran? Lughatan, masdar min qara'a yaqra'u qira'atan qira'atan wa huwa maradif lil qira'ah. Okey, dari segi lughah, Al-Quran ni ialah kata masdar. Masdar ni yakni salah satu ilmu nahu, iaitu daripada perkataan qara'a yaqra'u qira'atan wa huwa maradif lil qira'ah, iaitu sinonimnya ialah lil qira'ah, bagi pembaca lah. Okey, syar'an, huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbid bi tilawatihi wal manqul ilaina bit tawatir wal mabda'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Okey. Dari segi syarak, yang bermaksud Al-Quran ni ialah kalamullah, iaitu kalam Allah lah, kata-kata Allah yang mengandungi mukjizat. Al-mu'jiz tu maksudnya mukjizat. Okey, Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat, al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wal muta'abbid bitilawati, iaitu yang bermaksud menjadi ibadat dengan membacanya. Maksudnya kita baca Quran ni, ia adalah satu ibadah lah, ibadah kepada Allah. Wal manqul ilaina bit tawatir, yang bermaksud ialah dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Okey, bisuratil Fatihah wal maktum bisuratin Nas, yang bermaksud Al-Quran ni yang dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan suratun Nas. Okey, seperti yang kita tahu, Al-Quran ni ialah kata-kata Allah lah. Ya Allah, kalam Allah tu kata-kata Allah.
dia sebenarnya adalah satu mukjizat yang diturunkan untuk Nabi kita lah, untuk Nabi kita Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membaca Quran ni, ya sebenarnya adalah satu ibadah. Jadi kita baca, kita dapat pahala lah. Jadi kita sebagai seorang penghafaz Quran ni, kamu hari-hari kamu baca Quran. Kamu tasmih pagi, tengah hari, petang, malam. Setiap satu huruf yang kamu baca tu sebenarnya dikira sebagai satu ibadah. Dan memang dapat pahala. Setiap satu huruf tu ada ganjaran dia. Ada pahala di sisi Allah, cuma kita tak nampak lah. Macam mana pahala tu kita tak nampak. Kita tak tahu pahala ni bentuk dia macam mana. Sama ada duit, emas, harta ataupun apa sajalah. Tapi yang penting yang mesti kita tahu ialah pahala ni ialah ganjaran yang Allah berikan pada kita sekiranya kita beribadah kepada Allah. Jadi membaca Quran ni adalah satu ibadah. Ibadah pada Allah. Pertama-tama kita seorang hafiz Quran. Alhamdulillah ya. Kamu setiap hari kamu baca Quran, pahala banyak, pahala berganda-ganda. Dan pahala tu akan dapat juga dekat mak kamu, dekat ayah kamu, dekat kamu pun dapat. Jadi kamu tak rugilah. Okey, baik. Okey, kamu tengok sebelah tu ada qamus. Okey, di situ ada makna-makna dia. Al-Munazzal tadi. Al-Munazzal tu maksudnya yang diturunkan. Al-Mabda'u tu yang dimulakan. At-Tawatir bersambung. Al-Maktum yang disudahi. Okey. Okey, kita tengok ba. Asma'ul Quran ma'ad dalil. Iaitu nama-nama Quran beserta dengan dalil. Okey, Asma'ul Quran kasirah. Wa ashharha. Maksudnya di sini ialah nama-nama Quran ni banyak. Dan antaranya ialah, okey, yang di bawah tu ialah Al-Quran. Itu nama yang pertama lah, nama yang sangat masyhur yang kita gunakan adalah Al-Quran. Dalil dia, qala ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini dalil Al-Quran lah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Suratul Isra ayat yang ke-9. Okey, yang kedua ialah nama lain bagi Al-Quran ialah kita panggil Al-Kitab. Dalil dia qala ta'ala zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suratul Baqarah ayat yang kedua. Okey, ini adalah dalil untuk nama Al-Quran iaitu Al-Kitab. Yang ketiga ialah Al-Furqan. Al-Furqan. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Suratul Furqan ayat yang ke-25. Al-Furqan pun adalah salah satu nama bagi Al-Quran lah, nama-nama lain. Okey, yang keempat Az-Zikr. Az-Zikr. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijr ayat yang ke-9. Okey, nama yang kelima ialah Al-Tanzil. Okey, Al-Tanzil. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Suratul Syu'ara ayat 192. Okey, di sini ada lima contoh lah, lima contoh nama Al-Quran yang kamu perlu tahulah. Di dalam buku Maharah ni dia cuma sediakan 5 nama sahaja. Okey, kamu kena ingatlah Al-Quran, dalil dia apa dia? Al-Kitab, dalil dia apa dia? Al-Furqan, Az-Zikr dan Al-Tanzil. Okey, untuk exam, soalan yang dia akan tanya, dia akan minta kamu tulis nama-nama Al-Quran yang lain beserta dalil. Kalau kata dia minta, okey, tulis 3
3 nama Al-Quran beserta dengan dalil. Jadi kamu keluarkan 3 sajalah. Dekat sini ada 5, kamu cuma tulis 3 saja. Boleh pilih. Sama ada nak tulis Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zik, At-Tanzil, boleh pilih. Tapi kamu kena ingatlah beserta dengan dalil. Okey, baik. Kita sambung yang terakhir, iaitu jim. Al-farqu bainal Qur'an wal mushaf. Okey, perbezaan antara Al-Quran dan juga mushaf. Okey, apa beza dia? Al-Quran tu apa? Mushaf tu apa? Kita tengok kotak yang pertama. Al-Quran. Innal Quran huwa kalamullah al-masmu' wa la yusamma kalamullah mushafan hatta yaktub. Okey, maksudnya ialah sesungguhnya Al-Quran ni adalah kalamullah, iaitu kata-kata Allah. Al-masmu' iaitu yang didengar. Ya, kita kena ingat ya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang didengar. Wala yusamma kalamullah, dan tidak dinamakan kalam Allah mushaf hatta yaktub, sehingga ditulis. Okey, maksud di sini ialah Al-Quran ni ialah dia adalah kalamullah, iaitu kata-kata daripada Allah yang didengar, iaitu pada zaman Nabi. Al-Quran ni hanya didengar saja oleh Nabi kita. Masa waktu tu Nabi kita tak tulis lagi. Pada waktu zaman Nabi terima wahyu tu, masa tu Quran tak ada lagi. Mushaf tak ada lagi. Sebab waktu tu Al-Quran hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, hanya melalui pendengaran. Kata-kata daripada Nabi Jibril tu Nabi Muhammad dengar, macam tu saja. Sebab tu dia kata wala yusamma kalamullah mushafan hatta yaktub, dan tidak dinamakan kalam Allah tu sebagai mushaf sehingga ditulis. Okey, itu perbezaan Quran. Kalau perbezaan mushaf, innal mushaf huwal kitab al-waraqi au jildi allazi kataba fihi kalamullah. Maksudnya ialah mushaf ni ialah dia adalah kitab. Al-kitabul waraqi, iaitu kitab kertas. Ya, Al-Quran kita tu, Al-Quran yang telah dikumpulkan semua tu, dia dicetak di atas kertas, itu adalah mushaf. Ataupun jildi, iaitu jilid. Al-Quran dijilidkan, yang allazi kataba fihi kalamullah, yang ditulis atas kertas tu kalamullah, iaitu kata-kata Allah lah. Di sini kamu kena faham perbezaan Al-Quran dan mushaf. Al-Quran ia adalah kata Allah yang didengar, al-masmu'. Sedangkan mushaf dia telah ditulis dan dicetak di atas kertas dan menjadi macam sebuah buku ataupun dijilidkan menjadi tebal. Itu mushaf. Itu adalah perbezaan yang pertama lah untuk Al-Quran dan juga mushaf. Okey, yang kedua, perbezaan Al-Quran dan mushaf. Al-Quran la yujamma'u li'annahu wahid la tu'addadu fihi, iaitu Al-Quran ni tidak dihimpunkan lagi kerana tidak ada bilangan yang khusus. Okey, waktu Al-Quran diturunkan berterabak. Memang orang kata
tak ikut turutan. Masa tu surah memang betul-betul rabak lagi. Surah Al-Fatihah dekat sini. Surah Al-Baqarah pun masih orang kata masih tak bersambung dengan elok lagi macam sekarang ni. Sekarang yang kamu pegang ni semuanya telah disusun secara sistematik dan menjadi mushaf. Sebab tu dia tulis itu Al-Quran la yujamma'u. Al-Quran tidak dihimpunkan lagi pada waktu tu kerana bilangan dia yang tidak mencukupi. Okey, perbezaan mushaf ialah yang tadi Al-Quran, sekarang mushaf. Innal mushaf yujamma'u ala masahif. Iaitu mushaf ni dia telah dikumpulkan dan menjadi sebuah mushaf dan menjadi sebuah Al-Quran lah yang kita ada pegang sekarang ni. Itu adalah mushaf lah yang telah lengkap. Okey, yang terakhir ialah perbezaan antara Al-Quran dan juga mushaf. Al-Quran la yuba'. La yuba' apa makna? La yuba' maksudnya Al-Quran tidak dijual. Okey, kamu tengok mushaf. Al-mushaf yuba' dan mushaf dijual. Kamu kena faham, Al-Quran waktu mula-mula sampai ke zaman Nabi tu, masa tengah kumpul-kumpul tu, masa tu tak dijual lagi. Sebab tu dia kata Al-Quran tidak dijual, sedangkan mushaf dijual. Zaman sekarang kan macam-macam Quran kita ada. Al-Quran digital lah, Al-Quran Osmani, Al-Quran yang ada terjemah pun, yang ada terjemah macam-macam lah, yang ada tajwid, Al-Quran yang berwarna-warni, itu semua dijual. Itu bezanya Al-Quran dan juga mushaf. Okey, boleh faham dah perbezaan antara Quran dan mushaf. Okey, untuk exam pun akan ada soalan yang akan tanya perbezaan antara Quran dan mushaf. Jadi jawapan dia dah adalah dalam buku kamu tu. Kamu kena hafal lah dalam bahasa Arab dan kamu kena faham apa maksud dia tu. Okey, di bawah ni dah tak ada apa. Ini cuma latihan saja. Okey, kamu tengok latihan tu. Okey, latihan yang pertama, rotate. Rotate ni maksudnya susun. Ba. Okey, kamu tengok soalan ba tu. Bayyin al-farqu bainal Quran wal mushaf. Dia suruh kamu terang perbezaan antara Quran dan mushaf. Okey, yang lain dah tak ada apa dah. Okey, baik. Okey, Ustaz rasa cukup untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan akan disambung semula oleh Ustaz Syarifudin. Okey, baik. Kita sudahi kelas pada hari ini. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.